Saudara, bukan sahaja berdepan dengan bencana banjir, Kerajaan Negeri Sabah juga berusaha memantau jalan yang rosak dan juga reruntuhan tanah. Jadi, untuk butirannya kita terus saja bersama Anisia Dalus. Silakan Anisia. Baik Miza, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan berita dengan perkembangan banjir di Sabah. Setakat 4 petang, seramai 445 penduduk terjejas dipindahkan ke 6 pusat pemindahan sementara PPS di Beaufort, Kota Belud, Papar dan Tenom. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, trend pemindahan penduduk dilaporkan meningkat dan pemantauan akan dibuat secara berterusan di lokasi berisiko banjir. Banjir melibatkan 4 daerah kali ini menjejaskan 135 keluarga dari 111 kampung. Di Beaufort, 131 penduduk ditempatkan di PPS Dewan DSP Don Banner Beaufort, manakala PPS Dewan Pak Musa menempatkan 118 penduduk. Sementara itu di Kota Belud, seramai 129 penduduk ditempatkan di PPS SK Suang Punggor dan PPS Dewan Kampung Song Song, manakala 41 penduduk di Papar dan 26 orang di Tenem. Daerah Lahad Datu turut terjejas banjir bagaimanapun tiada PPS dibuka setakat ini. 2 buah jalan kampung dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sugut yang dilanda banjir baru-baru ini memerlukan perhatian segera oleh pihak Jabatan Kerja Raya. 2 jalan tersebut ialah Jalan Perkampungan Pinang Padan dan Jalan Perkampungan Maidan di Paitan. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Sugut Datuk James Ratib berkata pemantauan perlu dibuat bagi memastikan status keselamatan jalan terbabit sama ada boleh dilalui pengguna ataupun tidak. Jadi maka itu saya minta kepada pihak JKR supaya dapat melihat sendiri, memantau keadaan-keadaan jalan-jalan di sepanjang ini. Karena kita takut apabila hujan berterusan lagi, maka lebih banyak lagi tanda-tanda runtuh yang akan berlaku. Beliau ditemui media ketika meninjau lokasi tanah runtuh di kilometer 127.7 Jalan Paitan, Kanimbungan di Paitan. Dalam kejadian Selasa lepas, kira-kira 11.30 malam, hujan berterusan mengakibatkan runtuhan tanah sepanjang 120 meter berlaku di jalan tersebut dan menyebabkannya tidak boleh dilalui kenderaan. Bagaimanapun hasil tindakan pantas pejabat Dun Sugut, sebuah jalan alternatif berjaya dibina untuk kemudahan pengguna jalan raya. Kajian kestabilan tapak sebelum pembinaan sesuatu struktur khususnya untuk kemudahan awam perlu dilaksana bagi mengelak risiko kejadian tanah runtuh. Kajian tersebut perlu melibatkan pakar geologi untuk mengkaji kesesuaian tapak. Cadangan tersebut disuarakan Fellow Penyelidik Pusat Kajian Bencana Alam Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dr. Felix Tongkol. Beliau turut memohon agar peruntukan khas dapat dipertimbangkan kerajaan untuk kajian berkenaan. Ketika dihubungi RTM, katanya kejadian tanah runtuh di beberapa kawasan di negeri ini berkait rapat dengan hujan berterusan yang menyebabkan air meresap ke dalam tanah atau batuan secara berlebihan, menyebabkan penambahan beban pada tanah sekaligus melemahkan strukturnya. Selain itu, ia juga dipengaruhi kedudukan lokasi yang terletak di kawasan berisiko tinggi seperti kawasan cerun. Untuk kawasan cerun ini, mungkin dia memerlukan pembinaan ataupun reka bentuk bangunan yang lebih terperinci, di mana struktur pembinaan itu perlu mengikuti spesifikasi tertentu. Kelihatan bahwa kejadian tanah runtuh di Taman Kinabalu ini dan di Paitan ini nampaknya mungkin tidak memenuhi betul spesifikasi dari segi teknikal. Dalam pada itu, Profesor Felix menasihati penduduk yang tinggal sekitar kawasan berisiko agar membuat perparitan yang sesuai bagi mengelak air hujan termendap sekaligus mencegah kejadian tanah runtuh. Dalam bulan ini sahaja dianggarkan lebih 10 kejadian tanah runtuh berlaku melibatkan daerah Kudat, Pitas, Kota Marudu, Tambunan, Kiulu, Ranau dan Paitan. Sedar risiko dan bahaya virus COVID-19, UMS mengambil peluang menghasilkan inovasi One Way Mask bagi melindungi petugas barisan hadapan ketika melakukan proses pengambilan sampel caritan COVID-19 dan proses endoskopik.
Produk inovasi yang mula dihasilkan ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Mac tahun lepas kini semakin mendapat banyak permintaan sama ada oleh kaki tangan perubatan maupun pihak yang ingin menghasilkan produk inovasi ini dalam skala besar. Timbalan Pengarah Penyelidikan 1 Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi UMS, Profesor Madya Dr. Jidon Janaun memberitahu penggunaan one-way mask ini lebih mudah ketika proses dijalankan kerana tidak perlu ditanggalkan. Dengan adanya reka cipta PPE baru ini, masalah jangkitan akibat semburan aerosol ketika diambil sampel dapat diatasi. Dan kita berharap semua hospital akan ada PPE ini dan seterusnya dapat melindungi para panliners kita. Biasanya semasa kita perlu membuat COVID swab, kita perlu suruh pasien untuk tanggalkan mereka punya pelitup muka. Jadi kita berharap supaya kita boleh kekalkan kedua-dua doktor dan pesakit. Dua-dua pun boleh continue pakai mask semasa kita membuat prosedur memeriksa pasien ataupun mengambil swab. Akan datang, UMS juga menghasilkan produk diberi nama Cool Vest yang melindungi anggota kesihatan daripada kepanasan melampau akibat pemakaian PPE secara berterusan. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Jangan lalai, terus patuhi SOP yang ditetapkan. Kita mesti menang. Kembali bersama Meza. Silakan Meza.